Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sufi bin Muhammad Said, nombor metrik 10 DKM 21F1054 akan menerangkan tentang pengenalan tentang kajian kes study ini. Jadi, kejiranan kediaman yang tenang musnah sama sekali akibat malapetaka yang tidak dijangka di bahagian Perak yang tenang dan tenteram. Di samping kemusnahan rumah yang pernah menjadi rumah, wabak kebakaran rumah yang dahsyat ini juga memulakan seri peristiwanya yang memberi kesan berpanjangan kepada semua orang yang terjejas. Jadi, oleh itu, kajian kes study ini meneroka kejadian yang biasa yang menjadi serangan kebakaran di Perak, iaitu dengan mendedahkan rantaian peristiwa, tindakan segera yang diambil dan akibatnya meluas untuk harta dan manusia. Kajian ini juga berhasrat untuk memberi penerangan tentang selok-belok dan masalah yang dihadapi oleh kejadian bencana tersebut melalui penilaian menyeluruh terhadap keadaan yang membawa kepada kebakaran, usaha tindak balas dan kesan berterusan. Sebagai tambahan kepada kemusnahan struktur, kajian kes study ini juga termasuk kepada cerita peribadi yang berulir sepanjang menggambarkan daya tahan mereka yang telah terjejas dalam kerjasama komunal dalam menghadapi kesukaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sahih Sayuti bin Muhammad Ali, nombor metrik 10 DKM 21F1006. Hari ini saya akan menerangkan gambar rajah, punca dan akibat rumah terbakar. Main cause yang pertama ialah elektrik. Di dalam main cause yang pertama, terdapat litar pintas dan suis berlebihan. Ini kerana arus elektrik di dalam wayar menghasilkan haba yang cukup besar untuk menyalakan api. Yang kedua, percikan api. Pembuangan mancis dan puntung rokok secara tidak terkawal dapat mengakibatkan rumah terbakar. Yang ketiga, manusia. Pembuatan khianat antara manusia adalah salah satu punca rumah-rumah terbakar. Selain itu, penggunaan dapur juga boleh menyebabkan rumah terbakar. Sebagai contoh, api dapur tidak ditutup dengan baik selepas penggunaan dapur. Akhir sekali, bahan kimia. Kebiasaan untuk bahan kimia, tindak balas kimia boleh mengakibatkan rumah terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dini Syazani bin Abdul Fattah, nombor metrik 10 DKM 21F1130. Sekarang saya akan menerangkan mengenai punca kebakaran yang berlaku di negeri Perak. Okey, seperti yang anda lihat, di sini terdapat 11 punca kebakaran, dan antara 11 punca kebakaran tu ada 3 yang tiada nilai, iaitu mercun ataupun bunga api, tindak balas kimia dan mancis api. Okey, untuk nilai punca kebakaran yang tertinggi iaitu elektrik, terdapat 97 defek. Untuk kumulatif kuantiti dia sama juga 97, dan untuk kumulatif percentage dia 41.99. Untuk yang kedua iaitu sengaja dibakar, defek dia 93. Jumlah kebakaran iaitu 93. Untuk kumulatif kuantiti 97 campur 93 iaitu 190. So untuk kumulatif percentage kebakaran di negeri Perak iaitu 82.25%. Untuk yang ketiga iaitu dapur gas ataupun minyak, terdapat 19 laporan yang diterima, dan untuk kumulatif kuantiti 209, dan untuk kumulatif percentage dia 90.48%. Dan yang seterusnya iaitu percikan api. Jumlah percikan api yang diterima iaitu 6 laporan, dan kumulatif kuantiti dia
215 dan kumulatif percentage dia 93.07%. Dan yang seterusnya iaitu puntung rokok. Puntung rokok menduduki tangga ke-5 iaitu dengan 5 defect. Kumulatif kuantiti dia iaitu 220 dan kumulatif percentage dia 95.24%. Dan di tangga ke-6 iaitu ubat nyamuk ataupun lilin ataupun colok, jumlah laporan yang diterima sama juga iaitu 5 dan kumulatif kuantiti dia daripada 220 menjadi 225 dan untuk kumulatif percentage dia 97.40%. Punca yang seterusnya iaitu reaksi spontan. Reaksi spontan, jumlah laporan yang diterima di negeri Perak iaitu 5 laporan. Untuk kumulatif kuantiti pula 225 campur 5, so 230. Untuk kumulatif percentage dia 99.57. Dan yang terakhir iaitu sengaja dibakar ataupun niat jahat. Jumlah laporan yang diterima dari negeri Perak iaitu cuma 1. Untuk kumulatif kuantiti dia 231. Untuk kumulatif percentage dia 100%. Sekarang saya akan menunjukkan graf Pareto punca kes kebakaran yang berlaku di negeri Perak. Untuk nilai yang tertinggi iaitu elektrik mendapati 97 laporan yang dilaporkan, dan yang kedua sengaja dibakar dengan 93 laporan. Yang ketiga dapur gas 19, percikan api 6, puntung rokok 5 laporan, ubat nyamuk 5 juga laporan, dan reaksi spontan 5 juga laporan. Untuk sengaja dibakar hanya 1 laporan yang diterima. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan untuk kes tadi kali ini, yang pertama, protokol keselamatan yang ketat. Setiap rumah hendaklah mempunyai protokol keselamatan yang ketat. Sebagai contoh, pintu keluar yang mempunyai kawasan yang lapang dan pengudaraan yang baik untuk mengelakkan asap memenuhi ruang rumah. Yang kedua, cipta persekitaran yang lebih selamat. Sebagai contoh, pintu-pintu dan tingkap hendaklah mempunyai lebih daripada satu pintu. Ini kerana untuk memastikan apabila pintu yang pertama ditutupi oleh api, pintu yang kedua masih lagi dapat digunakan. Akhir sekali, langkah pencegahan kebakaran. Setiap rumah hendaklah peka untuk apa-apa akibat, apa-apa punca yang dapat menghasilkan api. Okey, sekian daripada kami.